InsyaAllah marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya serta keizinannya dapatlah kita bertemu pada pagi ini. Dan alhamdulillah kita manjatkan juga kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan daya upaya kepada diri kita untuk kita sama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan di kesempatan waktu yang ada ini, marilah sama-sama kita saling ingat mengingati antara satu sama lain bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya dengan peringatan tersebut akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung lagi kuliah kita berkaitan tentang surah Yusuf, yang mana telah tertangguh seingat saya berdasarkan butiran yang ditulis pada kitab ini, iaitu pada 16 hari bulan 3 2020, bulan Mac yang lalu, disebabkan pandemik COVID-19. Marilah sama-sama kita doa kepada Allah SWT supaya virus COVID-19 ini ditamatkan secepat yang mungkin. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada norma biasa. Kalau norma biasa sebelum ni kita duduk rapat-rapat, sekarang ni kita duduk jarak-jarak. Pastikan tuan-tuan berada pada posisi jarak masing-masing. InsyaAllah kita akan cuba dengan norma baru ni. Kalau nanti dah selesai dengan COVID-19 ini, kita akan kembali semula kepada norma biasa. Kita dalam majlis ilmu ini, kita rapat dan duduk sama-sama untuk mendengar ilmu, mendengar pengisian daripada kuliah yang disampaikan. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi berkaitan tentang surah Yusuf, yang mana kita telah masuk kepada adik, kalau berdasarkan kitab ini, iaitu adegan yang kedua, iaitu daripada ayat yang ke-7 surah Yusuf hingga ayat yang ke-10. Seperti biasa, sebelum kita nak memahami ataupun mentadabbur surah Yusuf ayat yang ke-7 hingga 10 ini, marilah sama-sama kita mendengar dulu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا إنا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب
Israel. Dan yang kedua, menuduh ayah mereka Nabi Yaqub berat sebelah dan dendam terhadap Nabi Yusuf. Ini topik perbincangan yang akan kita kupas pada pagi ini, berkaitan tentang Bani Israel dan berkaitan tentang adik-beradik Nabi Yusuf yang menuduh ayah mereka berat sebelah. Dan sebenarnya mereka dendam terhadap Nabi Yusuf itu sendiri. Berdasarkan ayat 7 hingga ayat ke-10 yang saya bacakan tadi, yang bermaksud sesungguhnya dalam kisah Nabi Yusuf dan adik-beradiknya itu terdapat bukti-bukti uluhiyah, yakni Allah kepada orang yang bertanya. Kisah itu bermula ketika mereka, adik-beradik Yusuf, berkata, sesungguhnya Yusuf dan adiknya itu lebih disayangi oleh ayah kita daripada kita semua, sedangkan kita ramai. Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang amat nyata. Kata sesetengah daripada mereka, hendaklah kamu bunuh Yusuf atau buangkanlah dia di suatu tempat yang jauh, supaya kasih sayang ayah kamu tertumbuh kepada kamu sahaja. Selepas itu kamu boleh kembali menjadi orang-orang yang baik. Salah seorang daripada mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buangkanlah dia ke dasar perigi, supaya dia dapat dipungut oleh setengah kafilah, jika kamu berazam mahu melakukan juga. Ini berkaitan maksud ayat 7 hingga 10. Ini kaitan dengan kisah sebelum ini, yang mana dalam ayat yang keempat telah dikatakan kepada Yusuf, kenangilah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku. Ini berkaitan tentang mimpi. Bila mana Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, dan aku melihat 11 bintang itu semua sujud kepadaku. Dan ayah baginda Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub, pesan kepada Nabi Yusuf, jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada adik-beradik yang lain. Namun perkara tersebut tetap juga berlaku, sebab dikatakan daripada ayat 7 hingga 10 ini mengandungi 4 teras penting. Yang pertama berkaitan tentang tauhid, iaitu Allah sahaja yang mengetahui perkara ghaib. Surah ini adalah kisah Nabi Yusuf, dan perkara tauhid yang kita kena pegang dalam kisah ini adalah Allah sahaja yang tahu perkara ghaib dari kisah yang panjang. Kita dapat tahu yang Nabi Yusuf AS dan Nabi Yaqub AS pun tidak mengetahui tentang perkara ghaib, walaupun mereka itu para Nabi. Di sini menunjukkan kepada kita, walaupun Nabi Yaqub dah pesan dan Nabi Yusuf supaya tak ceritakan perkara tersebut, namun perkara buruk tetap juga berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf tidak ceritakan perkara tersebut, tapi disebabkan perasaan iri hati adik-beradik Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf, maka mereka telah merancang sesuatu ke atas Nabi Yusuf AS. Yang kedua dikatakan teras penting daripada ayat 7 hingga 10 ini, iaitu berkaitan tentang tauhid. Allah sahaja yang ada kuasa mengurus. Hanya Allah yang mengurus dan mentadbir segala sesuatu, dan Dia tidak memberi kepada selainnya kuasa mengurus itu, melainkan dalam asbab yang dibenarkan. Dalam surah ini kita akan baca pelbagai ikhtiar yang dilakukan oleh Nabi Yaqub AS dan lain-lain karakter dalam surah ini, tetapi yang berlaku hanyalah dalam kehendak Allah SWT. Baginda Nabi Yaqub telah merancang supaya beritahu kepada Nabi Yusuf, jangan beritahu, tapi perkara itu juga tetap dilakukan ke atas keburukan kepada Nabi Yusuf AS. Ini dari sudut manusia hanya merancang, Allah yang menentukan segala-galanya. Yang seterusnya, teras penting yang ketiga daripada ayat 7 hingga ke 10 ini berkaitan tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Nabi yang benar, dipilih oleh Allah. Bukti baginda adalah Nabi. Baginda dapat memberitahu kisah Nabi Yusuf AS kerana baginda menerima wahyu daripada Allah SWT. Sebab ayat yang ke-7 nanti kita akan kupas berkaitan tentang lisailin, bagaimana orang Yahudi telah memberitahu kepada kaum musyrikin supaya engkau tanya kepada Nabi Muhammad kisah Nabi Yusuf. Sebab kisah Nabi Yusuf ni sejarah daripada orang Arab, dia tak tertulis. Dia hanya dalam keadaan daripada yang mengetahui kisah ini daripada orang Yahudi. Tapi bagaimana Allah beritahu kepada baginda Nabi Muhammad supaya menceritakan peristiwa tersebut, dan mereka mengetahui bahawasanya sebenarnya Nabi Muhammad ini seorang rasul. Tetapi mereka menafikan atas dasar kepentingan pribadi, kepentingan yang lainlah untuk mereka membenarkan ajaran nenek moyang mereka. Dan yang keempat, teras penting daripada ayat 7 hingga 10 ini disebut berkaitan tentang akhirat, tentang orang yang menderita untuk menegakkan agama Allah. Untuk mereka itu akhirnya akan berjaya walaupun mereka susah. Ini kita sudah pasti, kita sering dimaklumkan
Dalam ayat Quran ada menyebut law kana 'aradan qariba wa safaran qasida lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim asyqqa. Allah beritahu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika perjalanan yang engkau hendak bawa ini law kana 'aradan qariba, dekat, dakwah yang hendak kamu bawa ini dekat, wa safaran qasida, dan perkara hendak kamu tuju itu orang akan ikut. Sebenarnya salah, silap. Sebenarnya jauh perjalanan yang hendak kamu bawa ini. Nak menunjukkan kepada kita orang yang nak menyampaikan dakwah ni sudah pasti akan ada liku-liku perjuangan, sudah pasti akan ada cabaran, ada mahna dan tribulasi dalam menyampaikan dakwah. Kembali kepada perbincangan kita kepada ayat 7 hingga 10 surah Yusuf ini, yang mana disebut daripada ayat 7 ini kisah Nabi Yusuf, padanya bukti-bukti dan pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa dalam kisah Nabi Yusuf dan adik-beradiknya terdapat bukti-bukti kebesaran Tuhan dan berbagai pengajaran serta ibrah bagi mereka yang ingin mencari pengajaran, ingin bertanya dan berfikir. Sebab kita tengok dari sudut keadaan kisah Nabi Yusuf berkaitan tentang adik-beradik yang cemburu kepada Nabi Yusuf. Nanti kita akan kupas kenapa mereka cemburu kepada Nabi Yusuf. Sebab kita, bila kita baca Al-Quran ini, kita kena mendalami, kita kena mengetahui, kita kena tadabbur kenapa perkara itu berlaku kepada Nabi Yusuf sedangkan dia seorang Nabi. Ini ujian kepada seorang pendakwah, seorang Nabi yang ingin menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Oleh itu, kita harus memahami dengan baik dan menangkap segala pengajaran dan saranan yang terdapat dalam kisah ini. Dalam kisah ini, adik-beradik Yusuf ditampilkan sebagai contoh yang istimewa bagi umat manusia. Ia merangkumi pandangan dan nilai adik-beradik yang lebih tua, abang-abang Nabi Yusuf kepada adik-beradik yang lebih muda, iaitu Nabi Yusuf dan dikatakan adik bongsunya. Sebab dalam ayat ini bukan sekadar sentuh abang-abang mereka ini, bukan sekadar tidak bersetuju kepada Nabi Yusuf, mereka juga tidak bersetuju kepada adik Nabi Yusuf yang dikatakan iaitu Bunyamin. Sebab apa mereka tak bersetuju? Antaranya ada riwayat mengatakan Nabi Yaqub ni mempunyai 12 orang anak lelaki. 10 orang anak lelaki itu dikatakan daripada emak yang sama. Adapun Nabi Yusuf dan adiknya yang dikatakan Bunyamin ini adalah daripada emak yang lain. Di situ ada perasaan iri hati dan cemburu. Dan lebih-lebih lagi diceritakan Nabi Yusuf dan adiknya ini lebih kecil. Kita dalam anak-anak kita, walaupun anak-anak yang raban, bila anak yang kecil ini perhatiannya kena lebih sikit. Bukan tak berlaku adil, tapi kena lebih perhatian. Sebab abang-abang dah besar ni, kita boleh kata dah boleh bawa diri masing-masing lah. Tapi abang-abang mereka cemburu. Abang-abang mereka cemburu terhadap Nabi Yusuf dan adiknya yang dikatakan iaitu Bunyamin. Seterusnya disebut kenapa abang-abang mereka cemburu kepada Nabi Yusuf. Disebut Nabi Yusuf ni mempunyai ketampanan, iaitu seorang yang tampan dan rupawan. Dan mereka cemburu kepada Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Dan bagaimana layanan serta hubungan yang berlaku antara mereka semua, sama ada baik ataupun sebaliknya. Ini kaitan tentang masyarakat kita. Walaupun orang kata air dicincang takkan putus, tapi kadang-kadang bila ada dalam kalangan adik-beradik ni yang tak bersetuju, dia akan cuba untuk menafikan kebaikan yang dilakukan oleh adik-beradik yang dikatakan tidak setuju itu tadi. Walaupun pada hakikatnya adik-beradik yang dikatakan tak setuju itu adalah orang yang benar. Inilah yang berlaku kepada Nabi Yusuf, dan kita tengok dalam konteks masyarakat kita juga akan berlaku juga perkara sedemikian. Disebut mereka juga merupakan contoh yang khusus bagaimana anak-anak yang melayan ayah mereka yang merupakan seorang Nabi dengan penuh biadab dan kasar sekali. Ini bagi 10 orang yang saya sebutkan tadi, bila mereka tak bersetuju dengan keadaan Nabi Yusuf dan adiknya yang dikatakan Bunyamin tadi, mereka cuba menafikan kebaikan ayah mereka kepada mereka. Sedangkan diceritakan Nabi Yaqub tak pernah pun ada perasaan pilih kasih kepada anak-anak mereka. Cuma dari sudut perhatian yang saya sebutkan tadi, dari sudut bila Nabi Yusuf dan adiknya dia lebih kecil daripada abang-abangnya, maka perhatian itu lebih sikit. Tetapi dari sudut pembahagian, dari sudut kasih sayang itu sama, cuma lebih dari sudut perhatian saja. Sebab dah kecil, lepas tu diriwayatkan juga ibu kepada Nabi Yusuf dan adik ini telah meninggal dunia. Maka perhatian itu perlu diberi kepada Nabi Yusuf dan adiknya. Sebagaimana mereka juga merupakan contoh manusia pendendam. Ini disebut kepada 10 adik-beradik yang lain tadi.
yang suka membuat tipu helak, yang suka melakukan konspirasi jahat terhadap orang yang mereka tidak suka. Manusia yang penuh dengan hasad dengki dan selalu melihat sesuatu itu dengan pandangan yang serong, serta sering mencipta pembohongan dan fitnah. Agak-agaknya siapakah mereka ini? Ini yang dikatakan iaitu golongan Yahudi. Mereka ini adalah merupakan asal-usul dan nenek moyang Bani Israel, ataupun yang lebih dikenali selepas itu dengan nama Yahudi. Sebab daripada ayat 7 ini diceritakan kepada kita iaitu laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lisaili. Sesungguhnya dalam kisah Nabi Yusuf dan adik-beradiknya itu terdapat bukti-bukti uluhiyah, yakni Allah kepada orang yang bertanya. Ada riwayat mengatakan lisaili, bagi orang yang bertanya itu adalah orang Yahudi. Mereka yang menimbulkan persoalan tentang Bani Israel dan Allah sedang jawab kepada mereka. Kepada mereka pun akan mendapat pengajaran tentang bagaimana Bani Israel dapat berada di Mesir sedangkan mereka asalnya daripada tempat lain. Dan kisah ini sepatutnya cukup bagi mereka untuk masuk Islam, kerana kisah ini adalah kisah yang hebat. Kisah dan kandungan surah ini menjawab persoalan yang dikemukakan untuk golongan Yahudi pada waktu itu untuk membantah kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Musyrikin Mekah telah bertanya kepada puak Yahudi bagaimana hendak berhujah kepada baginda Nabi Muhammad dalam usaha mereka untuk menentang ajaran baginda Nabi Muhammad. Maka puak Yahudi menyuruh kepada puak musyrikin Mekah ini bertanya tentang kisah Nabi Yusuf. Sebab apa? Sebab kisah Nabi Yusuf ni tak ada dalam sejarah Arab, tetapi baginda Nabi Muhammad boleh cerita berkaitan tentang kisah Nabi Yusuf. Maka itu menjadi dalil bahawasanya Nabi Muhammad ini ialah benar-benar seorang Nabi. Tapi golongan musyrikin Mekah menafikan kerasulan baginda Nabi SAW. Itu kaitan antara kisah baginda Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf AS. Dan disebut, ada riwayat lain mengatakan, kalau kita nak tenangkan diri kita, antara yang disebut surah yang digalakkan untuk kita baca ialah surah Yusuf. Sebab surah Yusuf ini dapat memberi ketenangan kepada jiwa kita. Sebab kita tengok dalam kisah surah Yusuf ini banyak konflik, yang mana bila konflik itu telah dapat diselesaikan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya diceritakan dalam adik-beradik Nabi Yusuf adalah permulaan yang buruk bagi Yahudi. Perbincangan kali ini berkait rapat dengan sifat dan tabiat semula jadi bangsa Yahudi, iaitu sifat nilai dan yang penuh dengan tipu helak, dendam kesumat dan pelbagai keji yang lain. Pendirian adik-beradik Nabi Yusuf AS terhadapnya merupakan satu permulaan dendam dalam sejarah Bani Israel. Seandainya perangai dan sifat nenek moyang Bani Israel sudah tentu begitu teruk, jahat, bagaimana pula agaknya sifat dan perangai anak-anak dan cucu cicit yang keluar daripada keturunan yang bernama Yahudi. Sekarang kita nampaklah kebobrokan, kezaliman yang dilakukan oleh golongan Yahudi kepada umat Islam di Palestin. Sebab daripada dulu lagi, kalau tengok daripada 10 adik-beradik Nabi Yusuf ini yang tidak puas hati kepada Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin itu telah melakukan rancangan jahat untuk membunuh Nabi Yusuf. Ini jugalah yang berlaku pada zaman sekarang. Seakan-akan perangai, sifat dan nilai yang sebegini jahat menjadi genetik yang diwarisi turun-temurun sepanjang zaman, sehinggalah segala sifat jahat ini menjadi sebati dalam diri mereka. Segala perangai dan sifat tercela ini tidak mungkin dapat dihapuskan daripada diri mereka kecuali dengan beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, bersifat ihsan dalam beribadah kepada Allah, serta sentiasa bersungguh-sungguh membaiki iman dari semasa ke semasa. Disebut oleh pengarang kita ini, sifat-sifat yang tidak elok ini dapat diatasi bila mereka benar-benar beriman. Sebab daripada golongan Yahudi Bani Israel ini adanya daripada kalangan mereka lahirnya para nabi dan rasul. Meskipun begitu, disebut perkara yang disebutkan di atas sangat jarang berlaku dalam sejarah Bani Israel, kerana hanya beberapa orang yang terbukti beriman, termasuklah para anbiya dan para pengikut setia mereka, serta mereka yang beriman selepas kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Hanya sedikit sahaja yang betul-betul beriman kepada Allah daripada golongan Yahudi Bani Israel. Antaranya Nabi Isa yang dikatakan pengikut setianya, iaitu golongan Hawariyun.
yang taat setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi banyak daripada kalangan mereka yang tidak setuju dengan ajaran agama Islam, ajaran yang dikatakan berkaitan tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Nabi Muhammad ini bukan daripada golongan Bani Israel. Demikianlah sejarah Bani Israel yang menyaksikan beberapa orang yang beriman kepada Allah, manakala majoriti Bani Israel berada dalam kesesatan dan kebinasaan yang diwarisi turun-temurun daripada datuk nenek mereka. Ini sejarah asal-usul Yahudi Bani Israel. Bagaimana mereka boleh buat tak elok kepada Nabi Yusuf, dan inilah juga yang berlaku kepada umat Islam di Palestin pada hari ini. Kejahatan yang telah mereka lakukan. Seterusnya kita tengok kepada ayat 8. Pokok perbincangan ayat 8 ini iaitu bagaimana menunjukkan kepada kita Allah ni mengurus sesuatu perkara. Mereka 10 orang adik-beradik yang berkumpul di suatu tempat untuk membincangkan hal Nabi Yusuf. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, "Iz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Artinya, kisah ini bermula. Kisah Nabi Yusuf ini bermula daripada peristiwa ini. Disebut ketika mereka adik-beradik 10 orang ni mereka berkumpul. Mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan adiknya iaitu Bunyamin lebih disayangi oleh ayah kita daripada kita semua, sedangkan kita ni ramai. Kita ni 10 orang, kenapa ayah kita tak beri perhatian pada kita? Dia beri perhatian pada Yusuf dan adik dia pula. Mereka bila tak berhati, mereka berkumpul, berbincang macam mana nak melaksanakan agenda untuk memastikan ayah mereka ni suka kepada mereka. 10 orang ni, mereka semua telah tersalah faham tentang keprihatinan ayah mereka terhadap 2 orang adik mereka ini. Mereka beranggapan bahawa ayah mereka memilih kasih antara mereka dan tidak sayang kepada mereka. Inilah juga berlaku kepada anak-anak kita. Kadang-kadang bila dalam kita mendidik anak-anak, ada anak-anak yang tidak dengar cakap kita, dia agak sedikit nakal. Bila kita tanya kenapa tak nak ikut cakap ayah dan kenapa tak nak ikut cakap ibu, mereka menggunakan alasan ayah ibu pentingkan adik ni. Sedangkan sebenarnya perkara itu tak berlaku pun, tapi untuk menjadikan sebagai suatu alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Inilah yang berlaku kepada 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka kata ayah mereka ni telah pilih kasih. Sebenarnya mereka telah tersalah dari sudut tanggapan. Benar bahawa Nabi Yaqub lebih menumpukan perhatian kepada Nabi Yusuf dan adik-beradik mereka kerana mereka berdua masih lagi dalam proses pembesaran. Ini yang saya sebut tadi, mereka masih kecil dan mereka baru nak mengenal dunia itu. Dan tumpuan daripada seorang ayah berbanding abang-abang mereka yang sudah besar panjang. Walaupun begitu, Nabi Yaqub tidak sekali-kali mengabaikan anaknya yang lain. Cuma yang berbeza dari segi perhatian dan tumpuan sahaja. Bukan pilih kasih, tapi perhatian itu lebih. Ini fitrah manusia. Bila anak itu kecil, dia mula nak besar, kita akan beri perhatian lebih dia berbanding adik-beradik yang dah besar, yang kita rasa mereka dah boleh pandai menguruskan diri. Dalam pada itu, dari segi kemanusiaan juga mengatakan bahawa mana-mana ayah sekalipun, walaupun bukan Nabi, akan memberikan sayang dan tumpuan, perhatian serta kasih sayang lebih kepada anak-anak yang masih kecil berbanding anak-anak mereka yang dewasa. Disebut, ditanya kepada seorang wanita, anak manakah yang lebih kamu sayangi? Jawab wanita tersebut, yang kecil hingga dewasa. Maksud kata daripada kecil hingga dewasa, yang sakit hingga dia sembuh. Bila kita ada ramai anak-anak, bila anak tu dia sakit, maka kita beri perhatian dia lebih sikit berbanding yang dah sihat. Itu normal, itu fitrah. Tapi bila disebabkan perasaan iri hati, dengki, maka mereka menjadikan itu sebagai suatu alasan. Seandainya abang-abang Nabi Yusuf memahami psikologi ini, tidak akan timbul langsung isu pilih kasih dan berat sebelah yang didakwa oleh mereka itu. Tetapi apalah yang hendak dikatakan lagi, mereka sudah terpedaya dan tertipu dengan bisikan dan hasutan syaitan. Dalam ayat 5 yang mengatakan, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang amat nyata kepada manusia.
Dan kita baca dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan dalam hati manusia perkara yang tak elok, terutamanya berkaitan tentang hasad dengki. Mereka bila dah tak puas hati, mereka cuba untuk menjalankan satu rencana untuk menghapuskan Nabi Yusuf. Itu yang nanti dikatakan dalam cerita ini, kita bunuh Yusuf, dan ada yang mencadangkan kita buang dia ke dalam perigi. Disebut juga mereka juga terpedaya dengan bisikan syaitan sehingga sanggup menuduh ayah mereka berlaku tidak adil kepada mereka. Inna abana, 10 orang adik-beradik Nabi Yusuf ni kata, inna abana, sesungguhnya bapa kami ini lafi dhalalin mubin, sesungguhnya ayah kita ini dalam kekeliruan yang amat nyata. Walaupun dalam maksud asalnya dhalal ini ialah sesat, tapi di sini bukan sesat. Sesuai dengan konteks ayat, mereka mengatakan ayah kita ini telah tersilap dari sudut membuat tindakan. Seolah-olah mengatakan ayah mereka ni bila memberi perhatian lebih kepada Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin ini telah khilaf dari sudut membuat tindakan. Sebab mereka juga mengatakan kita ni ramai, kenapa kita ni tak diberi perhatian? Siapakah yang mereka yang katakan berada dalam kekeliruan itu? Sesungguhnya ayah mereka sendiri, Yakub, seorang nabi yang keturunan para anbiya. Ayah mereka yang nabi itu pun mereka nak nafikan. Sebab mereka dah ada rancangan jahat untuk membunuh Nabi Yusuf. Seterusnya ayat yang ke-9 ini menceritakan perancangan mereka. Apa yang mereka nak buat kepada Nabi Yusuf. Mereka mengemukakan dua cadangan untuk menghapuskan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, mereka kata kita bunuh Yusuf. Berdasarkan ayat Quran, uqtulu Yusuf. Uqtulu di sini ialah fi'il amr, perintah. Kita bunuh Yusuf. Bagi begitu mudah sekali mereka mengemukakan cadangan untuk membunuh adik sendiri. Bila dah tak setuju, tak puas hati, mereka cuba nak hapuskan. Ini berlaku jugalah dalam isu-isu negara kita, isu-isu berkaitan tentang kalau tak puas hati dari sudut pemberian harta, bagaimana kita nak dapatkan harta tu, kita bunuh dia, kita hapuskan dia. Ini jugalah yang berlaku kepada Nabi Yusuf yang cuba dirancang oleh adik-beradik yang lain. Seterusnya, bagaimana mereka sanggup untuk membunuh adik mereka yang kecil sedangkan dia tidak melakukan apa-apa dosa. Sebab diri mereka telah dipengaruhi oleh nafsu dan syaitan. Adik kecil yang tak tahu apa-apa ni mereka nak cuba bunuh. Dalam masa sama ada pandangan yang kedua daripada kalangan 10 orang adik-beradik abang-abang ni mengemukakan cadangan yang kedua pula. Mereka kata kita buang Yusuf ke dasar perigi. Berdasarkan ayat Quran, awitrahuhu arda. Disebut di sini buangkanlah ia di suatu tempat yang jauh. Cadangan kedua ini tidaklah lebih baik daripada cadangan yang pertama. Natijahnya akhirnya adalah mati juga, sama juga. Cuma dia rasa cadangan yang kedua ni lebih lembut daripada yang pertama. Sebab yang pertama ni terus mati, yang kedua ni ambil masa sedikit untuk mati. Bila kita buang dia dalam perigi, lamalah sedikit dia ambil proses untuk dia mati tu. Tapi motifnya tetap sama, iaitu ingin bunuh Nabi Yusuf. Jadi apa beza antara kedua-dua cadangan ini? Pada hakikatnya tiada perbezaan. Kerana apabila akal dan fikiran diselaputi oleh dendam dan kebencian, maka tiadalah lagi dinamakan sebagai berfikir. Yang difikirkan hanyalah kejahatan. Bila manusia ini dipengaruhi oleh nafsu, dipengaruhi oleh syaitan, maka mereka tak nampak dah perkara baik. Mereka nampak yang penting rancangan kita berjaya. Kalau mereka fikir secara waras, apalah dosa adik-adik yang kecil tadi. Tapi sebab mereka nak perhatian daripada ayah mereka. Sebab nanti kita akan baca ayat ini, ayat yang ke-10 nanti akan cerita. Mereka ada fikir, mereka kata nanti kalau ayah kita, syaitan mengajar kepada mereka, nanti kalau ayah kita dah suka pada kita, kita taubatlah sama-sama. Ini macam mana bisikan syaitan. Seolah-olah nanti kita buatlah baik, qauman salihin. Disebut iaitu ayat yang 10 itu disebut ayat yang ke-9, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Lepas kita dah bunuh Nabi Yusuf tu, mudah-mudahan lepas tu
kita jadi baik. Bila ayah kita dah beri perhatian pada kita, kita jadi baik. Syaitan pun pandai juga menghasut pada 10 orang adik-beradik yang lain ni. Nanti kalau dah ayah dah beri perhatian pada kita, kita buat baik. Dalam pada itu disebut, adakah membunuh satu-satunya jalan penyelesaian kepada masalah yang berlaku? Jawapannya tidak sama sekali. Jadi apakah alasan mereka untuk membunuh Yusuf dan adik mereka sendiri? Sepatutnya kalau jalan yang terbaik bila kita nampak dalam sesuatu perkara itu ada nampak macam ada kebincangan, ada kesilapan, elok diadakan perbincangan. Elok diadakan mesyuarat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Beritahu kepada ayah tu kenapa ayah buat tindak macam ni. Tapi 10 orang adik-beradik yang lain ini telah mengambil keputusan yang silap dengan merancang pembunuhan. Kalau dia bincang elok-elok, insya-Allah perkara ini jadi lebih baik. Tapi ini yang dikatakan perkara itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah di sebalik cerita yang kita bincangkan ini. Alasan mereka adalah untuk mengalihkan perhatian ayah mereka supaya mereka lebih memberikan kasih sayang kepada mereka semua. Sebagaimana dalam firman-Nya, yahlu lakum wajhu abikum. Bila Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin ni dah tak ada, mudah-mudahan ayah kita ni beri perhatian pada kita. Mereka beranggapan macam tu. Dah tak ada Yusuf dan Bunyamin ni, nanti ayah kita beri tumpuan kepada kita. Syaitan telah menghiasi dan pikiran mereka daripada melihat perkara yang sebenar. Mereka menyangka dengan itu ayah mereka akan memberikan perhatian kepada mereka pula. Sesungguhnya mereka tersalah dalam hal ini. Bahkan sebaliknya pula yang berlaku. Apa yang lebih mengejutkan lagi ialah alasan dan kerasionalan mereka daripada perbuatan jahat itu serta rancangan untuk bersama-sama bertaubat selepas melakukannya itu. Nak bagi mereka punya perancangan ini nampak macam elok, mereka membuktikan justifikasi. Lepas ni wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan selepas itu kamu boleh kembali menjadi orang-orang yang baik. Kan? Kita buat jahat ni sekali ni je. Lepas ni kita taubat. Ini tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan untuk menghasut manusia. Ini yang cerita yang berlaku pada zaman dahulu, yang kata seorang abid yang ingin melakukan, dia dah bosan melakukan kebaikan, dicuba untuk melakukan kejahatan. Orang ahli ibadah tapi bukan alim ulama. Ini beza abid dengan alim. Abid ni sekadar beribadah tapi tidak faham. Alim ulama ialah orang yang mengetahui. Dia digoda oleh syaitan untuk melakukan dosa. Syaitan bagi pilihan pada dia 3 perkara, iaitu bunuh, minum arak, berzina. Syaitan beritahu pada dia, kau buat dosa yang paling kecil sekali, iaitu minum arak. Sebab bunuh besar, zina besar. Tapi bila dah terpedaya dengan tipu daya syaitan itu, bila minum arak, dah mabuk, mula melakukan zina. Dan akhirnya takut orang tahu dia melakukan perbuatan zina, maka dia bunuh perempuan tersebut bagi menghilangkan bukti. Akhirnya ketiga-tiga perkara dosa itu dilakukan oleh mereka. Itu kisah zaman, dikatakan zaman tabi'in. Ini kisah Nabi Yusuf, bagaimana syaitan mengajar kepada 10 orang adik-beradik ini supaya kau bunuh Yusuf, kau bunuh adiknya, supaya ayah kamu beri perhatian pada kamu. Lepas tu wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kamu jadilah orang baik lepas tu, syaitan kata. Pandai syaitan ni. Dia tak cakap benda yang jahat tu, tapi dihiasi dengan perkara yang dikatakan baik, iaitu seakan-akan syaitan membisikkan kepada mereka. Disebut dalam pengarang kitab ini, bunuhlah Yusuf sekarang atau buanglah dia di tempat yang jauh, dan jangan kamu merasa takut dan merasa bersalah, kerana ini untuk kebaikan dan kepentingan kamu juga. Disebut supaya kamu dapat perhatian dan kasih sayang daripada ayah kamu semua. Andai kata benar perbuatan kamu ini merupakan satu jenayah, tak mengapa, syaitan kata. Tak mengapa, dia kata. Teruskan sahaja, kamu boleh bertaubat lepas ni. Syaitan kata, bertaubat dan berbuat baik sebab ini. Anggaplah ini adalah jenayah kamu yang terakhir. Masih banyak lagi masa untuk kamu semua bertaubat dan berbuat kebaikan dan kebajikan. Kita kalau nak buat baik ni, orang muda lagi, tunggulah dah usia nanti barulah disuruh, barulah dengan kuliah. Sekarang ni kau tumpukan untuk mencari kesenangan dunia. Ni biasa bisikan allazi yuwaswisu fi sudur linnas.
Nak bangun subuh pagi ni, tak apa, tak payah datang surau. Nak dengar kuliah, ada ni Facebook ni, kan? Kuliah online kita dengar daripada rumah sahaja. Ada juga bisikan-bisikan yang sedemikian. Sebenarnya kita nak buat baik tu memang itulah dia punya ujian. Dia akan, kalau kita ni dalam kalangan yang dah baik, syaitan akan bagi pilihan yang lain. Syaitan akan bagi pilihan yang lain supaya kita ikut pilihan tersebut. Kan? Tapi tujuan kita rakam ni bukan macam tu, tapi untuk memberi peluang yang lain. Kan asal anggap pula tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Untuk kita beri peluang kepada yang lain untuk dengar, yang mana tak dapat hadir tu untuk sama-sama mendengar kuliah pengisian. Tapi salah satu sebab syaitan untuk menggoda manusia ni, dia akan bagi pilihan yang kedua, alternatif. Sama lah macam ni, disebut tak apa, kamu bunuh dia, lepas tu kamu buat baik. Demikianlah begitu licik dan halusnya tipu daya makhluk yang bernama syaitan ini. Betapa banyak manusia yang tertipu dan terperdaya dengan bisikan halus ini. Ia bukanlah seruan untuk bertaubat, kerana mustahil bagi syaitan untuk menyeru ke arah kebaikan. Ia hanyalah merupakan perhiasan untuk menghasut manusia supaya terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah. Ayat di atas juga membuktikan sikap mereka bersepuluh, yang 10 orang ni tidaklah begitu berani dalam melaksanakan rancangan mereka itu. Sebab mula-mula nak bunuh, tapi macam takut-takut sikit dah. Dikatakan daripada kita tak payahlah bunuh, kita buang Yusuf ni dan adik ni dalam perigi. Mereka hanya berani mengemukakan cadangan, adapun pelaksanaannya tidak sama sekali. Buktinya adalah sanggahan salah seorang daripada mereka supaya tidak membunuh Nabi Yusuf, tetapi cukup sekadar membuangnya ke salah sebuah perigi yang jauh, iaitu ayat yang ke-10 yang mana berbunyi qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyara in kuntum fa'ilin. Salah seorang daripada mereka, ada riwayat mengatakan yang salah seorang daripada mereka ini ialah abang besar, abang yang berpengaruh daripada kalangan adik-beradik ni, kata janganlah kita bunuh Nabi Yusuf ni, tapi kita buangkanlah dia ke dasar perigi supaya dia dapat dipungut oleh sesetengah kafilah jika kamu berazam mahu melakukannya juga. Abang ni bagi cadangan, daripada kita bunuh je, nampak bunuh ni nampak macam kejam sangat, kita campakkanlah dia ke dalam perigi. Abang ni yang berpengaruh ni bagi cadangan macam tu, dan adik-beradik yang 10 yang lain ini bersetuju. Siapa yang menyanggah tidaklah penting, disebut oleh pengarang kitab, kerana sekiranya nama orang itu mempunyai kepentingan dan memberikan pengajaran dalam kisah ini, nescaya Al-Quran akan terlebih dahulu menyebut namanya. Apa yang pasti dia adalah merupakan salah seorang daripada mereka yang ke-10. Sebab dalam Al-Quran ini tak sebut siapa yang 10 orang adik-beradik ni yang mencadangkan supaya Nabi Yusuf ini dicampakkan ke dalam perigi. Tak penting sebab persoalan nama seperti di atas lebih dikenali. Ini dari sudut ilmu tafsir lah, disebut al-mubhamat fi al-Quran, perkara-perkara yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran, khususnya dalam hal yang berkaitan al-qasas, kisah-kisah. Kalau dia terlampau perinci itu, kita takut dia dipengaruhi kisah-kisah Israelian yang ditokok tambah. Ada saya baca yang mengatakan yang abang yang beritahu ni disebut nama Yahuza, tapi dalam kitab-kitab yang sahih tak disebut. Tak disebut nama yang memberitahu untuk mencadangkan Nabi Yusuf ini dicampakkan ke dalam perigi. Sebab Al-Quran ini beritahu secara umum sahaja. Cadangan ingin membunuh Nabi Yusuf AS ditolak, manakala cadangan membuangnya ke dalam perigi dipersetujui oleh semua yang lain. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyara. Tetapi buangkanlah dia ke dasar perigi supaya dia dapat dipungut oleh sesetengah kafilah. Dasar perigi yang dimaksudkan mereka ialah dasar perigi yang tidak bertutup dan bukan yang diperbuat daripada batu. Manakala makna ghayabah pula ialah paling bawah dan yang paling dalam, untuk dicampakkan Nabi Yusuf ni ke dalam perigi tersebut. Makna al-jub pula ialah perigi yang digali tanah, diistilahkan al-jub kerana dipanggil daripada jab yang bermakna dipotong ataupun potongan. Pengistilahan ini sangat sesuai kerana apabila tanah digali untuk dibuat perigi, ia seakan-akan dipotong ataupun dibahagikan kepada beberapa bahagian. Demikianlah asal perkataan al-jub. Pengarang kitab ini dia bahas perkataan iaitu al-jub dari sudut perigi yang hendak dijadikan tempat dibuang Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi perigi yang dicampakkan Nabi Yusuf ke dalamnya ialah perigi yang mempunyai dasar yang dalam,
dan gelap ke bawah tanah. Dalam pada itu kata-kata salah seorang daripada mereka yang mencadangkan supaya dicampakkan sahaja Nabi Yusuf ke dalam pergi, mengisyaratkan bahawa mereka sebenarnya masih teragak-agak untuk melakukan perkara itu. Mereka sebenarnya pun yakin tak yakin ya, tapi bila syaitan datang menghasut, lagi mengukuhkan keyakinan mereka. Mereka kata, betul dah ni. Kan? Cadangan bunuh pertama itu hanyalah mengikut perasaan membuta tuli sahaja, tidak mengikut akal fikiran yang waras. Jadi kewujudan al-aqaid, yang ini dari sudut akal itu sedikit sebanyak memberikan mereka peluang dan ruang untuk mereka berfikir sejenak. Walaupun dia sendiri kurang senang dan selesa dengan Nabi Yusuf, tetapi kata-katanya ini menunjukkan dia mempunyai sedikit akal, agak matang antara adik-beradik yang lain. Walau bagaimanapun, sama ada bunuh ataupun campak ke dalam perigi, ia tetap merupakan satu jenayah yang harus dihindari oleh mereka yang mempunyai akal fikiran yang waras. Daripada kisah yang kita dapat bincangkan pada pagi ini, iaitu ayat 7 hingga 10, banyaklah pengajaran yang kita boleh dapati di sini. Antaranya dari sudut yang pertama, kita kena pastikan dari sudut keimanan kita kepada Allah SWT. Bila perasaan iri hati, dengki ini datang kepada diri kita, kita kena bersangka baik dengan Allah SWT. Jangan kita ikut hasutan syaitan. Kalau ikut sini, bila mereka rasa tak puas hati dengan Nabi Yusuf, mereka nak rancang pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Kalau mereka bincang elok-elok dengan ayah mereka, nescaya perkara ini tidak akan berlaku. Tapi disebabkan dendam, tak puas hati, mereka melakukan perkara sedemikian. Antara yang kedua juga pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah yang kita baca ini, dari sudut bagaimana dari sudut Allah datangkan dari sudut akal untuk berfikir. Walaupun mereka ini dalam adik-beradik yang 10 ini cuba untuk melakukan kejahatan, Allah datangkan juga pemikiran kepada mereka, jangan bunuh terus, tapi campakkan diri, dari campakkan Nabi Yusuf ini ke dalam perigi, supaya Nabi Yusuf ni hilang dan dia ayah mereka Nabi Yaqub tak berjumpa dengan Nabi Yusuf. Dari sudut akal ni, sepatutnya kita bila dalam melakukan sesuatu perkara ini, kita kena mendahulukan akal daripada tindakan. Kita masalahnya kadang-kadang bila kita buat suatu perkara itu secara terburu-buru, tindakan tu dulu, akal tu baru kemudian baru kita fikir, tak patut buat macam ni. Tapi kalau kita fikir panjang sedikit, barulah kita tahu tindakan yang sepatutnya kita lakukan. Sebab tu dalam tajuk buku ini disebut panduan memanai sabar dalam kehidupan. Bila kita sabar sedikit, barulah kita dapat buat tindakan yang elok. Walaupun mereka ni cuba merancang perkara yang tak elok, tapi Allah datangkan juga sedikit akal. Dan kita kena ingat juga dalam kehidupan kita ini, walaupun sesuatu perkara ni Allah izinkan, tetapi tak semua perkara yang Allah izinkan itu Allah redha. Sebab ni ada yang berfikiran sedemikian. Kenapa awak melakukan kejahatan? Sebab kalau saya tak lakukan kejahatan, nescaya Allah tak izinkan. Tapi ini Allah izinkan. Kalau macam tu, nescaya aman dalam muka bumi ini. Dia kata dia buat perkara itu sebab dia buat perkara jahat itu sebab Allah izinkan. Tapi kita kena faham, tak setiap perkara yang Allah izinkan perkara itu berlaku Allah redha. Kalau Allah tak izinkan, nescaya bumi kita aman. Tak ada pencuri, tak ada zina, tak ada merompak. Kalau Allah tak izinkan. Tapi perkara itu semua dengan keizinan Allah. Tapi dari sudut melalaikan mereka, menyesatkan mereka. Tak semua perkara yang Allah izin, Allah redha. Sebab ada tanggapan anak muda zaman sekarang, bila mereka melakukan maksiat kejahatan, mereka kata mereka buat tu dengan izin Allah. Ini pandangan yang sesat. Sebab tak semua perkara yang Allah izinkan itu Allah redha dan Allah suka. Dia sebagai ujian kepada kehidupan kita. Saya rasa cukup sekadar itulah pada pagi ini untuk kita dapat manfaat bersama. Mudah-mudahan ia menjadikan panduan dalam kita meneruskan kehidupan. Sebab kisah Nabi Yusuf ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita, dengan sikap dengkinya, dengan sikap untuk mendapat perhatiannya. Bila nak dapat sesuatu perkara, sanggup melakukan apa saja, sedangkan matlamat tidak menghalalkan cara. Kan? Jangan kita kata kita nak capai perkara yang baik dengan kita melakukan kejahatan. Kalau cerita dulu Robin Hood kan, merompak, tapi hasil rompakan itu diberi kepada orang miskin. Salah, matlamat tidak menghalalkan cara.
Yang 10 orang adik-beradik ni nak dapat perhatian, cara nak dapat perhatian, bunuh Nabi Yusuf. Supaya kita diberi perhatian. Itu sebenarnya tidak tepat. Salah. Sepatutnya kita kena pastikan matlamat dan cara itu ialah benda yang betul. Supaya hasilnya dapat kebaikan bersama. Saya rasa cukup sekadar itu. Apa yang baik itu daripada Allah dan yang lemah itu datang pada diri sendiri. Bukanlah pun ingat. Kalau ada apa-apa pertanyaan ke, umur. Dalam Al-Quran tak disebut umur Nabi Yusuf. Dia hanya beritahu dia kecil. Dan ada adik lagi yang lebih kecil, iaitu Bunyamin. Dia dalam saya baca beberapa buah kitab, dia tak beritahu tentang umur Nabi Yusuf. Dia hanya beritahu Nabi Yusuf ni dalam keadaan anak yang masih kecil dan adiknya. Itu sahaja yang saya boleh jawablah. Wallahu a'lam. Nabi Yusuf saja. Nabi Yusuf yang diceritakan tentang Nabi Yusuf. Yang seorang lagi tak diceritakan. Tak ada pula ada kajian bagaimana keadaan Bunyamin ini. Tak diceritakan keadaan Bunyamin. Apa jauh antara Nabi Yusuf dengan Nabi Wallahu a'lam. Dan sudah jarak ada tu. Wallahu a'lam lah tu. Kena kaji balik tu. Berapa jaraknya. Tapi nak ceritanya mukjizat Al-Quran, Nabi Muhammad boleh cerita kisah Nabi Yusuf. Walaupun orang musyrik Mekah ni cuba nak menafikan kenabian ni dengan mereka merujuk Yahudi ni, bagaimana cara kita nak pelekehkan Nabi Muhammad ni, dia kata. Sebab kisah Nabi Yusuf ni tak ada dalam sejarah orang Arab. Tapi Nabi Muhammad boleh cerita. Boleh cerita sebab berdasarkan wahyu kisah Nabi Yusuf. Cuma dari sudut jarak tu wallahu a'lam, tuan-tuan. Kalau ada jumpa jawapan, kita buka pada bulan yang depan. Kan kuliah kita ni sebulan sekali. Kan sirah ni elok dia berterusan, tapi bila sebulan ni nak tunggu bulan akan datang dia dah lupa dah. Dia dah lupa dah. Tapi tak apalah, adalah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil. InsyaAllah lah, saya cubalah tengok berkaitan tentang tuan yang tadi dari sudut umur, tentang jarak tu. Kalau ada jawapan nanti saya akan maklumkan. Wallahu a'lam lah. Untuk setakat ni wallahu a'lam. Tak dikaji dari sudut jangkaan masa. Saya rasa cukup sekadar itulah untuk pada pagi ini. Mohon jutaan kemaafan ada salah dan silap sepanjang kuliah ini berlangsung. Kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dapat dalam majlis ilmu ini dapat kita gunakan untuk dalam kehidupan kita, supaya kita lebih menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab kehidupan ini sudah pasti akan diuji dengan perasaan iri hati, dengki. Bila kita tengok orang lain lebih senang daripada kita, kita rasa tak puas hati. Kita kena sabar, kita kena redha. Jangan kita melakukan tindakan yang melampaui batas. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah dan yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.